Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita semua bersama dengan Cikgu Alif untuk kelas Bahasa Melayu tahun 6 pada minggu ini. Baiklah, kita sudah sampai kepada muka surat 131 di dalam buku teks Bahasa Melayu, iaitu pada unit 23 dengan tajuk Pencinta Alam, dan pada hari ini kita akan cuba menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan tajuk Damainya Teratak Hamba. Jadi, untuk makluman murid-murid, SP ataupun standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.6.1 berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertata susila. Objektif pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini ialah murid akan dapat berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertata susila mengenai damainya teratak hamba. Kemudian kriteria kejayaan yang perlu murid-murid semua capai, iaitu murid berjaya berbicara untuk mendapatkan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertata susila mengenai damainya teratak hamba. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita melihat gambar iaitu tentang damainya teratak hamba. Okey, apakah maksud teratak? Okey, maksud teratak ialah rumah hamba. Hamba tu ialah bahasa Kesultanan ataupun bahasa zaman Melayu klasik yang bermaksud saya. Dan jadi bolehlah kita beranggapan tajuk kita pada hari ini ialah damainya rumah saya. Baik, sebelum itu kita tengok kepada muka surat 131 pada kenyataan ataupun penyataan yang ada di bawah. Izuni telah menunjukkan gambar kerangka rumah datuknya di kampung kepada kawan-kawannya. Dia telah memberitahu keunikan rumah tradisional itu. Mainkan peranan sebagai Izuni dan kawan-kawannya untuk berbincang tentang rumah tradisional yang mesra alam itu. Jadi, kalau kita tengok buku teks ini merupakan kerangka rumah kepada Datuk Izuni. Ada beberapa elemen-elemen yang awak boleh nampak di situ. Yang pertama, bulatan yang pertama. Nampak gerakan yang cikgu buat menerusi tertikus. Iaitu yang pertama, atap lutsina. Okey. Atap lutsina, kemudian gambar yang kedua, ke kuda. Gambar yang ketiga, pokok-pokok. Gambar yang keempat ialah ke kisi. Jadi empat gambar ini adalah apa yang kita nampak secara zahirnya, secara lahiriahnya, apa yang kita nampak di dalam gambar kerangka rumah ataupun teratak Datuk kepada Izuni. Jadi, atap lutsina, ke kuda, pokok-pokok dan ke kisi, kita kenal pasti sebagai maklumat tersirat. Maklumat tersirat. Yang pertama iaitu yang kita nampak di sini ialah atap lutsina kan. Jadi ini ialah gambar ataupun isi ataupun maklumat yang tersurat. Tersurat ni maksudnya yang tersurat. Bila sebut tersurat maksudnya apa yang kita nampak menggunakan mata kita. Okey? Apa yang kita nampak menggunakan mata. Iaitu maklumat tersurat 1 iaitu atap lutsina. Kemudian ke kuda ini merupakan maklumat tersurat. Surat, ingat tersurat, iaitu apa yang kita nampak menggunakan mata kita dalam gambar ini ialah ke kuda. Kemudian pokok-pokok. Okey, pokok-pokok. Ini merupakan maklumat tersurat yang ketiga, iaitu apa yang kita nampak menggunakan mata kita. Kemudian ke kisi, dalam rumah ini ada ke kisi. Ke kisi ini
ialah maklumat tersurat yang keempat. Jadi ingat apa yang maklumat-maklumat yang kita nampak menggunakan mata anggota badan kita mata ini, maka itu ialah dipanggil sebagai tersurat. Okey. Atap luksina, kekuda, pokok-pokok dan juga kekisi merupakan 4 maklumat tersurat yang boleh kita nampak menggunakan mata. Jadi sekarang apabila objektif kita ingin mencari maklumat tersirat, maka apa yang kita panggil sebagai maklumat tersirat? Okey, maklumat tersirat, cikgu nak bagi tahu di sini ialah, okey. Okey, cikgu pilih warna lain. Okey, jadi maklumat tersirat maklumat yang tidak nampak, okey, guna mata, perlu, okey, kejap cikgu tengok. Okey, maklumat tersurat dia perlukan otak untuk berfikir. Okey, ingat tu. Jadi apa itu maklumat tersirat? Maklumat tersirat ialah maklumat yang perlu kita fikir, yang dia tak nampak menggunakan mata kasar, tetapi memerlukan daya pemikiran kita untuk berfikir sebab ataupun kenapa. Okey. Jadi kalau kita tengok maklumat tersurat yang pertama, atap luksina. Kenapa rumah Datuk Izuni ini menggunakan atap luksina? Jadi bolehlah kita mengetahui sebab atap luksina itu digunakan ialah untuk membolehkan cahaya dapat masuk ke dalam rumah itu. Okey. Jadi ini ialah maklumat tersirat yang pertama. Okey, senang je pada hari ini kan. Okey, maklumat tersurat apa yang kita nampak guna mata. Kemudian maklumat tersirat apa yang kita tak dapat tengok guna mata tetapi kita perlu fikir. Apa yang ada dalam otak kita, kita timbulkan persoalan kenapa, sebab apa, okey, mengapa atap luksina itu perlu di rumah Datuk Izuni kerana cahaya dapat masuk. Okey. Jadi kemudian maklumat tersurat yang kedua ialah kekuda. Apa fungsi kekuda pada rumah Datuk Izuni ini? Jadi udara panas keluar melalui ruang antara kekuda dengan bumbung. Ini ialah maklumat tersirat yang kedua. Okey, jelas Senang. Okey, kemudian pokok-pokok. Kenapa pokok-pokok tu apa yang kita nampak? Okey, kenapa pokok-pokok perlu ada di rumah Datuk Izuni ini? Ini maklumat yang ketiga. Maklumat tersirat yang ketiga ialah kenapa pokok perlu berada ataupun perlu ditanam? Pokok ditanam untuk menyerap haba. Kemudian kita tengok di rumah Datuk Izuni ini juga ada kekisi. Okey, kekisi. Kekisi ni maksudnya ada macam satu palang lah untuk membolehkan udara tu beredar di dalam rumah dan dia tidak memerangkap udara. Jadi tujuan kekisi inilah kekisi tidak memerangkap udara. Jadi jelaslah di sini di dalam gambar rumah Datuk Izuni ini terdapat 4 maklumat tersurat dan juga 4 maklumat tersirat yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Jadi kita punya latihan ialah awak buat awak hanya senaraikan saja maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat yang ada dalam buku teks yang telah pun cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, jadi latihan ni ialah nyatakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang terdapat dalam gambar damainya teratak hamba. Awak hanya buat saja, senaraikan saja 4 maklumat tersurat dan 4 maklumat tersirat yang telah kita bincangkan secara bersama-sama pada muka surat 131 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Okey.